A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqal ladzi yasla an-narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Shadaqallahul azim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah azza wa jalla huwa hablullah wa man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita sekali lagi pada tahun ini dapat sama-sama kita berada di dalam bulan yang penuh dengan barakah keberkatan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang mana diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa dan dijauhkan daripada api neraka. Jadi tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat manfaat sepenuhnya daripada bulan yang penuh dengan keberkatan yang Allah sediakan kepada kita ini. Jadi insya-Allah pada hari ini mungkin kita tidak baca kitab seperti biasa. Hari ini kita akan sedikit tazkirah sebelum kita menunaikan solat fardu zuhur. Lebih baik kita berada dalam majlis ilmu supaya kita mendidik hati kita, mendidik jiwa kita. Seperti mana kata Imam Al-Ghazali, setiap orang perlu kepada murabbi, dan murabbi inilah yang akan mendidiknya. Dalam satu ketika kadang-kadang saya menjadi murabbi kepada tuan-tuan, kadang-kadang dalam satu ketika murabbi tuan-tuan menjadi murabbi kepada saya pula. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita merenung satu ayat, sepotong ayat Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita akan dua benda. Allah pesan kepada kita akan dua benda. Dan dua benda ini kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak Allah pesan, Allah bagi amaran kepada kita supaya kita tidak tertipu dengan dua benda ini. Kalau kita tengok satu lagi dalam ayat dalam surah Asy-Syu'ara, Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam ayat ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi amaran kepada orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang beriman dia mesti sentiasa tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berasa berat apa yang telah difardu ataupun apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sebab itu kita pernah belajar, kita pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang telah lepas, bagaimana
Nabi ajar kepada kita, kita ni nak dapat kemanisan iman, menjadi orang yang beriman dan dapat kemanisan iman. Kadang-kadang orang yang beriman, ada juga orang beriman tetapi tidak beriman. Pelik. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Mengaku sebagai orang yang beriman tapi tak beriman sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak beriman sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ajar kepada kita bagaimana kita nak dapat ataupun nak rasa manisnya kita beriman kepada Allah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, kamu mesti cinta, kamu mesti sayang kepada Allah, kepada Rasul lebih daripada apa yang kamu sayang, lebih daripada apa yang kamu cinta. Kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, tuan-tuan. Yang pertama kita kena kenal dulu. Kena kenal Allah Subhanahu wa taala, kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal Allah, kita kena kenal Rasul, barulah kita akan timbul perasaan cinta. Bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan dengan kita berada dalam majlis-majlis ilmu, belajar, membaca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatkan diri dengan majlis-majlis ilmu, sentiasa datang dan mendengar dan sebagainya, supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita berasa berat. Sebab itu tuan-tuan, setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, jangan kita berasa itu sebagai beban. Jangan kita rasa ini sebagai bebanan kepada kita, berat je nak buat. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini umpama penjara bagi orang yang beriman. Allah jaga dia. Orang yang beriman, Allah jaga dia seolah-olah seumpama penjara. Dan dunia ini adalah syurga bagi orang yang kafir. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut dalam hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ni dia tak akan kumpulkan, dia tak akan himpunkan rasa takut dengan rasa aman dalam satu keadaan. Orang yang berasa takut kepada Allah di dunia, dan dia akan rasa aman ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang rasa aman di dunia, orang yang rasa aman di dunia, tak peduli perintah Allah Subhanahu wa taala, tak peduli suruhan Allah Subhanahu wa taala, kewajipan dia selalu diabaikan, maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan rasa takut ketika mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kamu leka, jangan kamu lalai, jangan kamu tertipu, amwalukum dengan harta benda kamu, wala auladukum dan dengan anak pinak kamu, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah pesan tuan-tuan kepada kita terhadap dua benda ini, jangan kita leka, jangan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dua perkara. Yang pertama amwalukum, yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah wala auladukum. Yang kedua adalah anak. Yang pertama amwalukum, iaitu harta. Yang kedua auladukum, iaitu anak pinak. Sebab apa tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah tegaskan pula tuan-tuan dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara yang saya bacakan tadi.
Sebab apa? Sebab dua-dua ini tuan-tuan, apabila kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut tuan-tuan dalam surah Asy-Syu'ara tadi, yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau hari ini kamu leka dengan harta benda kamu, kalau hari ini kamu leka dengan anak pinak kamu, kalau hari ini kamu sibuk dengan urusan dunia kamu sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kamu seronok berada dengan ahli keluarga kamu, anak pinak, cucu, isteri kamu, sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah, besok Allah kata apa? La yanfa'u, tak berguna, tak bermanfaat, tak dapat memberi manfaat apa-apa. Harta kamu tak dapat memberi manfaat apa-apa. Anak pinak kamu, ketika mana kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang kembali kepada Allah tuan-tuan dengan hati yang sehat, hati yang selamat, sejahtera, hati yang sentiasa mempunyai sifat ketakwaan kepada Allah, hati yang sentiasa tuan-tuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terbuka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang sehat. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ni Allah didik kita supaya hati kita menjadi hati yang sehat, supaya kita keluar daripada madrasah Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, yang berlaku dalam masyarakat kita ini sebalik. Apabila kita tengok awal-awal Ramadan, ramai datang ke masjid, datang ke solat, tapi apabila dah habis bulan Ramadan, maka semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Sebab apa tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Inilah tuan-tuan, inilah kita tak dapat apa? Tarbiyah ataupun pengajaran daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi tuan-tuan, yang pertama tadi Allah sebut tentang harta. Sebab itu tuan-tuan, ulama sebut tuan-tuan kepada kita, ulama sebut kepada kita tuan-tuan, yang ada pada kita hari ini tuan-tuan, 5 benda yang ada pada kita hari ini, 5 benda. Besok tuan-tuan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 benda ini akan dimiliki, akan diwarisi oleh orang lain, akan dimiliki oleh orang lain, akan diwarisi oleh orang lain. Saya pernah sebut dulu tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berasa hebat. Sebab apa? Kita sehat. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita nak jadi hamba yang ubudiyah, yang sentiasa taat kepada Allah, yang memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mesti ada sifat fakir. Fakir ni apa benda? Berhajat. Hari ini tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak mempunyai sifat fakir. Kita rasa diri kita hebat. Kadang-kadang kita rasa kita tak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita mengaku diri kita ni mempunyai sifat ataupun mengaku diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hari ini kita hamba kepada dunia, kadang-kadang hari ini kita hamba kepada harta, kadang-kadang kita hari ini hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, nak jadi hamba yang ubudiyah, yang memperhambakan diri kepada Allah, yang pertama mesti ada sifat fakir. Fakir ni tuan-tuan, orang fakir, orang fakir ni dia berhajat kepada orang lain untuk membantu dia. Begitu juga dengan kita tuan-tuan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tengok dalam kitab Jahratul Tauhid Syarah Abdul Salam, pengarang kitab pada mukadimah dia sebut, aku ni hamba yang fakir, yang berhajat. Fakir di sini bermaksud berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, nak ada sifat ubudiyah kepada Allah. Yang kedua, kita mesti ada perasaan lemah. Jangan berasa diri hebat semata, jangan berasa diri kita lebih daripada orang lain semata, jangan berasa diri kita ni lebih daripada semua orang. Walaupun kita ni orang kata berilmu daripada orang lain, tapi jangan rasa diri kita ni lebih.
yang lebih daripada kalangan manusia yang Nabi dah sebut dalam khutbah Nabi yang terakhir. Orang yang lebih adalah orang yang lebih ketakwaan dia kepada Allah. Ini orang yang lebih. Kamu ni sama saja, kata Nabi. Yang lebih di antara kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita mesti ada sifat hina. Allah, aku ni hina. Hinanya kita, tuan-tuan, tempat kita berjalan letak tapak kaki, di situlah tempat yang kita sujud. Hinanya kita, tuan-tuan, kita keluar daripada, kita datang daripada setitik air mani. Air mani ni, tuan-tuan, air mani ni, tuan-tuan, kalau terkena pada orang ambil air mani, orang apa? Lesek di tangan kita. Air mani dia lesek tangan kita. Sapu kat tangan kita, sapu kat baju kita, marah. Marah air mani, hina. Nak ceritanya, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hinanya kita, tuan-tuan, Allah jadikan daripada air mani. Masuk pula dalam keluar pula melalui ikut kemaluan. Masuk pula dalam rahim, keluar pula ikut rahim. Hinanya kita, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata ulama, kita perlu ingat apa yang ada pada kita hari ini, tuan-tuan. Apa yang ada pada kita hari ini, tuan-tuan, besok, tuan-tuan, akan dikembalikan. Apabila kita kembali kepada Allah, apa yang ada pada kita hari ini akan dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, tuan-tuan, yang sebut tadi, yang pertama yang dimiliki, yang kita miliki pada hari ini, roh ataupun nyawa kita. Hari ini, tuan-tuan, kita hebat sebab apa? Sebab ada roh. Hari ini kita hebat, tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita masih bernafas, kita masih bernyawa. Sehebat mana pun, tuan-tuan, manusia, tuan-tuan, kalau tidak ada roh, tidak ada nyawa, hebat tak dia? Tak hebat. Sebab apa? Tak jadi manusia, dah jadi jenazah. Dah jadi jenazah. Hebat secara mana pun, tuan-tuan, masa dia hidup, garang dia ni orang hormat, dia ni orang takut. Apabila tercabut roh daripada jasad, orang takut tak lagi kat dia? Takut tak? Dia macam tak semangat je tengah hari ni. Ustaz dah semangat dah. Orang tak takut dah. Apabila keluar je roh daripada badan dia yang hebat tadi, hilang. Yang hebat tadi hilang. Sebab itu, tuan-tuan, masa hidup ni lah, kita kena suburkan rohani kita. Suburkan rohani kita, datang ke majlis zikir, majlis ilmu, datang baca Al-Quran, semayang berjemaah. Suburkan roh kita. Sebab apa? Roh kita ni, tuan-tuan, jasad, tuan-tuan, besok masuk dalam kubur habis. Roh kita ni akan berdepan pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berjumpa pula dengan dua malaikat muka dan nakir. Roh kita ni pula, tuan-tuan, ketika mana nak keluar daripada jasad besok, tuan-tuan, Allah sakit. Maka kata ulama tadi, tuan-tuan, apabila bahagian yang pertama yang akan dimiliki oleh orang lain adalah roh. Sampai masa, tuan-tuan, yang hebat apabila tercabut roh dimiliki oleh siapa? Diambil oleh Malikul Maut. Habis kehebatan. Tak hebat dah. Sebab itu Allah pesan dalam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu leka, jangan kamu lalai dengan harta benda kamu, dengan anak pinak kamu, menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Walaupun setengah ulama mentafsirkan an-zikrillah dalam ayat ini dengan makna as-solat, tapi sebahagian ulama mentafsirkan dengan cara umum, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, roh. Yang kedua, tuan-tuan, apabila kita telah kembali kepada Allah, bahagian yang kita ada pada hari ini akan diwarisi oleh orang lain. Yang kedua adalah apa? Harta. Bukan milik kita dah. Harta bukan milik kita dah. Seorang ayah apabila dia meninggal dunia, harta dia akan dimiliki, akan diwarisi oleh anak. Jadi harta pusaka faraid,
Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ada ibu, kalaulah kita ada ayah, semua ada ibu ada ayah. Yang mana ayah, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, mungkin kita tahun lepas kita masih berpuasa, berbuka puasa dengan ibu, dengan ayah. Kemungkinan tahun lepas kita masih makan masakan ibu dan ayah. Mungkin tahun ini ibu ataupun ayah dah kembali kepada Allah, tidak lagi bersama dengan kita. Tuan-tuan, buatlah satu amalan untuk menggembirakan mereka ketika mana mereka kembali kepada Allah. Tuan-tuan, carilah satu amalan yang mana amalan ini boleh membantu mereka ketika mana mereka berada di dalam kubur ataupun alam barzakh. Tuan-tuan, seorang pemuda datang berjumpa dengan Nabi. Seorang pemuda datang berjumpa dengan Nabi, tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, perlu tak lagi aku ni buat baik kepada ibu dan ayah aku sedangkan mereka telah mati? Perlu tak lagi aku buat baik kepada ibu dan ayahku sedangkan mereka telah mati? Maka kata Rasulullah, ya. Lalu dia tanya, macam mana aku nak buat baik sedangkan mereka telah meninggal dunia, telah meninggalkan aku, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini tuan-tuan, kalau mak dan ayah kita telah kembali kepada Allah, telah meninggalkan kita, buatlah seperti mana Nabi ajar kepada kita, hadis daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab takut-takut besok kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan anak kita sama juga buat seperti mana hari ini kita buat kepada mak dan ayah kita. Sebab perkataan ibu, ayah dan anak ni satu perkataan, apa panggil? Pertalian yang berantai. Hari ini kita jadi anak, besok kita jadi ayah. Hari ini kita jadi anak, besok kita jadi ibu. Hari ini kita jadi anak, besok kita jadi ayah. Dan hari ini mungkin kita jadi anak pun kita jadi hari ini, dan ibu pun kita jadi hari ini. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima. Kamu berdoalah untuk kedua mereka. As-salat dalam hadis ini bukan maksud sembahyang. As-salat dalam hadis ini maksudnya berdoa. Kan sembahyang ni tuan-tuan, sembahyang pada bahasa as-salat, pada bahasa iaitu ad-doa. Sembahyang pada bahasa, kadang-kadang orang Arab ni sembahyang kadang-kadang dia panggil doa, ataupun doa ni kadang-kadang dia panggil solat. Jadi tuan-tuan, kata Nabi, as-salatu alaihima, doalah untuk mereka. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan yang mudah diterima doa kita. Kan Nabi dah bagi tahu kepada kita tuan-tuan, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala 3 golongan. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Sebab itu kata ulama tuan-tuan, apabila hilang seorang pemimpin yang adil di tempat kamu, seperti mana kamu hilanglah satu keberkatan doa daripada kamu. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua kata Nabi SAW, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Berpuasa tuan-tuan, berdoa sambil itu tuan-tuan kita berdoa untuk mak dan ayah yang telah kembali kepada Allah. Saya teringat tuan-tuan, apabila kita cerita, apabila ada kuliah tentang ibu dan ayah, ingat satu peristiwa. Mungkin saya pernah cerita kepada tuan-tuan, tapi tak apalah. Dari mana-mana saya akan cerita tentang kisah budak ni. Budak umur 13 tahun yang mengimamkan solat jenazah, yang mengimamkan jenazah ayah dia. Masa saya belajar kat pondok dulu, sekitar tahun 2000. Ayah muda lagi, umur 40 lebih, 43, accident, meninggal. Ada anak seorang.
Anak tuan-tuan, ketika mana kami biasa ya tuan-tuan, kalau Kelantan, kalau sudah belah Kelantan ataupun Kedah mungkin ada, ataupun sebelah petani, kalau ada orang meninggal, dia akan panggil budak-budak pondok ni. Dia akan panggil anak-anak pondok ni untuk sembahyang jenazah. Untuk sembahyang jenazah. Sebab tu sana tuan-tuan sembahyang jenazah ni ramai. Dan tempat kita tuan-tuan, orang tak peduli. Kalau bukan jenazah, tak kena-mengena dengan kita, tak semayang kita. Tak semayang. Kadang-kadang kita lalu orang tu semayang jenazah kat masjid, oh tak peduli kita. Sedangkan Nabi kata orang yang semayang jenazah, pahala dia seumpama bukit Uhud. Sekejap je, 2 minit tak sampai semayang jenazah, pahala sebesar bukit Uhud. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada tempat solat jenazah, orang tengah solat jenazah, walaupun kita tak kenal, semayang. Ketika itu tuan-tuan, ketika nak mulakan semayang, lalu ustaz saya tanya dah, ada tak waris-waris yang boleh imamkan solat jenazah ataupun nak wakil kepada ustaz ni? Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala datang seorang budak umur 13 tahun lah. Selepas pada itu kami tanya, umur 13 tahun. Datang tuan-tuan daripada belakang, pakai kain plekat, pakai apa? Baju Melayu putih, pakai serban. Dia kata, ustaz, boleh tak kalau saya nak jadi imam? Umur 13 tahun. Boleh tak kalau saya nak jadi imam? Tapi saya tak pandai nak baca doa, dia kata. Boleh tak saya nak jadi imam solat jenazah ayah saya, tapi saya tak pandai nak baca doa? Ustaz tanya, kamu pandai buat solat jenazah? Pandai. Tapi kamu tak pandai nak baca doa? Tak pandai, dia kata. Kamu boleh doa bahasa Melayu? Dia kata, tak apa dah, saya cuba. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat kisah, sebab kita ada dalam peristiwa tersebut. Ketika mana tuan-tuan solat jenazah, selesai solat jenazah, angkat tanganlah nak berdoa. Dia berdoa tuan-tuan untuk ayah dia. Allah, beruntungnya ayah walaupun muda lagi, mempunyai anak umur 13 tahun dan jadi imam pula ketika mana dia mati. Anak tadi tuan-tuan angkat tangan, ya Allah, di depan aku ini, ya Allah, ayahku, ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku, ya Allah, walaupun dia ni bukan orang yang baik. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku, ya Allah. Ya Allah, engkau kasihlah ayahku, ya Allah, seperti mana dia kasih kepada aku, ya Allah. Dia bahasa dia tu bukan bahasa macam saya lah, bahasa orang lorak tani lah. Dia doa macam tu tuan-tuan, sehingga jemaah di belakang ni, Allah bahasa sebut. Kami di belakang ni budak umur 13 tahun. Kita pun tuan-tuan tengok budak yang boleh hafal Quran kan, yang kita tengok tersebar dalam YouTube 2-3 hari ni semalam. Hari ni saya tengok pagi tadi, budak umur 5 tahun setengah ikut baca, ikut orang tepuk ayat mana-mana, boleh hafal. Juri datang kepada dia, cium tangan dia. Hebat. Ini budak umur 13 tahun mengimamkan solat jenazah ayah dia. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah terimalah doa si ayah tadi. Dan seperti mana ketika mana mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak kami, isteri-isteri kami penyejuk mata hati kami. Jangan lupa tuan-tuan, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak kita, isteri kita menjadi penyejuk mata hati. Mereka yang akan berdoa kepada kita ketika mana kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah tuan-tuan, kita harap apa benda lagi? Apa yang kita harap? Hari ini kita macam-macam harapan, macam-macam cita-cita. Tapi tuan-tuan, apabila dah kembali kepada Allah, dah habis dah cita-cita. Cita-cita kita tergantung kepada Nabi dah sebut 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, Nabi sebut ilmu yang bermanfaat. Kita ajar kepada orang lain, orang lain ajar pula kepada orang lain. Bertali, berantai-rantai.
Selagi mana orang masih bunuh ilmu yang kita ajar, selama itu pahala kita dapat. Yang ketiga, tuan-tuan, anak yang soleh, kata Nabi, yang berdoa kepada ibu dan ayah mereka. Doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah doa budak tadi, tuan-tuan, yang berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku, Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku, Ya Allah. Adakah doa sebegini rupa akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan berdoalah kepada Allah. Hantar anak bagi-bagi tuan-tuan sekolah, doa kepada anak. Kalau anak tu laki, Allahumma faqihhu, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Kalau anak pula perempuan, Allahumma faqihha fid din wa alimha ta'wil. Berdoa kepada anak, jumpa dengan anak, jangan cium saja, berdoa kepada mereka supaya Allah memahamkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, istighfar untuk mereka. Apa benda istighfar? Memohon keampunan daripada Allah untuk ibu dan ayah kamu yang telah kembali kepada Allah. Mohon taubat, tuan-tuan, untuk ibu dan ayah yang telah kembali kepada Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang paling mustajab doa, tuan-tuan, sebelum kita nak buka puasa. Jangan sibuk tunggu azan saja, buka TV, tunggu azan jomok, tak baca. Ingat doa makan. Ingat doa makan. Sebab tu hari ni budak sekolah tadi kita kata rehat. Rehat baca doa. Dia tahu rehat, apabila rehat baca doa makan. Bulan puasa boleh baca doa makan. Allahumma barik lana. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil masa 5 minit. Tunggu 5 minit dia panjang lah doa ni. 5 minit panjang lah doa. Panjang lah. 2 minit lah. 2 minit tuan-tuan ambil. Ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, ambil masa 2 minit sebelum kita nak buka puasa tu pun banyak lah 5 minit tu. Tak tahu nak kata apa lah tu. Ambil masa 5 minit sebelum kita nak baca doa nak buka puasa. Angkat tangan kalau bersama dengan keluarga. Ya Allah, berkatilah Ya Allah rezeki yang aku cari pada hari ini. Ya Allah, berkatilah Ya Allah makanan daripada rezeki yang Kau beri kepada kami Ya Allah. Ya Allah, jadilah isteri kami Ya Allah isteri yang soleh. Jadilah anak kami Ya Allah anak yang soleh dan soleh. Anak yang akan berdoa kepada kami besok Ya Allah. Anak yang akan mengirimkan doa kepada kami ketika mana kami kembali kepadamu Ya Allah. Tuan-tuan berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab doa lah yang akan mengubahkan nasib ataupun takdir kita. Nabi kata yang kedua, istighfar untuk ibu dan ayah, dan mohon sekali doa untuk ibu dan ayah kita. Ya Allah, sekiranya ibu kami kembali kepadamu Ya Allah. Kalau ibu masih ada, Ya Allah, Kau sihatkanlah tubuh badan, tambahkanlah iman, istiqamahlah mereka dengan agamamu. Kalau mereka telah kembali kepada Allah, Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka Ya Allah, sayanglah mereka Ya Allah, rahmatilah mereka Ya Allah, tempatlah mereka Ya Allah bersama dengan orang yang Kau redha Ya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, engkau lunaskan janji-janji mereka. Disebut oleh para ulama, janji tersebut Nabi sebut yang dimaksudkan ialah hutang. Kalau ibu, ayah, tuan-tuan dah meninggal, hutang mereka tuan-tuan selesaikan. Sebelum nak bagi harta pusaka, selesaikan hutang mereka dulu. Ada hutang kat mana? Tanya. Hutang kedai rocek, pergi bayar. Hutang mana lagi? Pergi bayar. Hutang kutu, ibu kita main kutu, lama dah. Pergi bayar. Barulah boleh bagi tadi. Dan yang ketiga, yang keempat, kata Nabi SAW, kamu buat baiklah kepada orang yang buat baik kepada ibu ataupun ayah kamu semasa dia hidup. Orang yang gapak dengan dia, jiran dia, kawan dia, sahabat dia, teman dia.
atau bibi yang ada di rumah dia, buat baik kepada mereka. Ingat tuan-tuan satu kisah di zaman Ibnu Umar. Ketika mana Ibnu Umar tuan-tuan pergi ke pasar, semasa dalam perjalanan balik terjumpa dengan seorang Arab Badui. Arab Badui ini tuan-tuan, Ibnu Umar tengok, lalu ditanya nama, kamu ni si fulan bin si fulan ke? Kata Arab Badui tadi, ya betul. Lalu kata Ibnu Umar, boleh aku teman kamu berjalan? Sambil berjalan tuan-tuan, ketika itu Ibnu Umar naik kedai. Lalu sampai di setengah jalan, dia suruh Arab Badui tadi naik. Lalu dia berjalan. Lalu dia pakai, Ibnu Umar dia pakai serban yang mahal, serban yang berharga lah. Lalu dia buka serban dia bagi kepada Arab Badui dan dia ikat di kepala Arab Badui tadi. Lalu sahabat yang berjalan bersama dengan dia tanya, kenapa ni kamu pelik sangat ni? Baik sangat dengan orang ni. Dia ni Arab Badui ni. Kenapa baik sangat ni? Maka kata Ibnu Umar, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, buat baiklah kepada orang yang pernah baik dengan ayah kamu. Dia ni pernah baik dengan ayahku, ayahku pernah baik dengan dia pernah baik dengan ayahku. Ayah Ibnu Umar itu Sayyidina Umar. Orang Arab Badui tadi teman rapat, kawan rapat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah meninggal, lalu Ibnu Umar buat baik kepada orang yang baik dengan ayah dia. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni, apabila ibu dan ayah telah meninggal, kadang-kadang jiran dia pun kita tak tegur. Jiran pun kita tak tegur. Ini tak apa lagi jiran. Yang kelima kata Nabi SAW, hubunglah silaturahim dengan kerabat mereka. Hubung silaturahim dengan kerabat mereka, saudara mereka, adik-beradik mereka, abang, kakak mereka, bapa saudara mereka, mak saudara mereka, sepupu mereka. Hubung silaturahim. Ini yang banyak berlaku. Apabila mak dan ayah kat kampung dah meninggal, kita tanya, tak balik ke ayah tahun ni? Tak ustaz, mak ayah dah meninggal semua, tak ada apa orang sana. Mak saudara tak ada, tapi malah balik mak ayah pun dah tak ada. Banyak berlaku macam ni. Jadi tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita hubung silaturahim. Kakak dia, mak saudara kita hubung. Sebab apa? Inilah bakti kita kepada ibu dan ayah yang telah kembali kepada Allah. Inilah cara kita berbakti kepada ibu dan ayah yang telah kembali kepada Allah. Tapi jangan nak berbakti tunggu ibu dan ayah telah kembali kepada Allah ataupun mati barulah kita nak buat baik. Ibu dan ayah mati baru kita nak berdoa. Masa dia hidup ni lah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan ulama sebut, disebabkan kenapa, salah satu sebab yang menyebabkan kita ni tuan-tuan, apabila nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok ketika mana dalam keadaan nazak sakaratul maut, seseorang yang susah nak lafazkan kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita yakin kalau kita akan boleh lafaz syahadah? Siapa yakin dia ni apabila nak mati besok dia boleh lafaz kalimah syahadah? Cuma angkat tangan. Tak ada seorang pun. Maksudnya tak yakin kan? Tak yakin. Lebih-lebih lagi kita ni akhir zaman, tuan-tuan, kata Nabi, akhir zaman ni orang beriman pagi, petang dia kufur. Dia beriman petang, pagi dia kufur. Salah satu sebab kata Nabi SAW, kata ulama, salah satu sebab yang menyebabkan orang tadi susah nak lafaz kalimah syahadat ketika mana dalam sakaratul maut, sebab mereka derhaka kepada ibu dan ayah mereka. Allah kuncikan mulut mereka, telinga mereka dengar. Telinga mereka dengar, tuan-tuan, di tepi mereka orang talqin, sebut la ilaha illallah. Tak boleh nak kata, tak boleh nak sebut, tak boleh nak buka mulut untuk sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takut tak kita macam tu? Takut. Sebab nak masuk syurga, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pengakhir hidup hayat kita mestilah la ilaha illallah
Muhammadur Rasul. Takut tuan-tuan. Salah satu sebab tuan-tuan antara Allah kuncikan mulut ketika mana nak dalam keadaan nazak tadi nak melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disebabkan seorang anak ataupun ibu, seorang anak yang telah derhaka kepada ibu dan ayah. Dan Nabi sebut tuan-tuan dalam hadis yang panjang 15 bala yang akan 15 maksiat yang akan disegerakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dia tuan-tuan ialah seorang anak yang derhaka kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling tidak tuan-tuan, kita lah yang akan mengimamkan solat jenazah mak ataupun ayah. Saya tak pandai baca doa, tak payah risau tuan-tuan. Masa doa tuan-tuan paling ke belakang bagi tu imam kat belakang. Masa jadi imam, tuan-tuan jadilah. Orang tanya, ustaz, saya ni tak sempat nak balik tu tak sempat nak solat jenazah. Mak mati, mak meninggal kat kampung, ada semua orang mak meninggal kat kampung, orang telefon. Kita ni nak solat jenazah ni dalam contoh meninggal pukul 2, kita nak solat jenazah ni dalam pukul sejam lagi, 2 jam lagi, dalam pukul 5. Kita fikir-fikir, tak sempat ni. Balik-balik tuan-tuan orang dah selesai semua dah. Kadang-kadang tak pergi ke kubur. Solatlah atas kubur tu. Solat atas kubur. Kadang-kadang tuan-tuan kita duduk luar negara, dengar orang telefon, mak kamu dah meninggal dah. Kita tanya bila nak solat jenazah. Jangan duduk menangis saja. Tanya bila nak solat jenazah. Orang kata solat jenazah dalam pukul 5. Lepas pada pukul 5 tuan-tuan buatlah solat baik. Ni cara dia. Ni tuan-tuan balik sampai kampung menangis, bukan nak pergi ke kubur, bukan nak solat. Sebab apa? Tak boleh solat. Dia kata sebab orang dah lepas dah semua solat. Kadang-kadang masa orang belajar, masa orang mengajar, kita tak dengar. Inilah tuan-tuan. Tu tuan-tuan seorang anak yang tak boleh solatkan jenazah. Seru tuan-tuan, seorang anak yang tak mampu nak solatkan jenazah untuk ibu dia, untuk ayah dia, teruk seorang anak. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama tadi tu. Dan apabila yang kedua tadi, harta dia akan dimiliki oleh anak dia. Yang ketiga tuan-tuan, yang ada pada dia pula tuan-tuan, isi-isi daging-daging masuk dalam kubur tuan-tuan akan dimiliki oleh siapa? Oleh apa? Oleh ulat-ulat dan cacing-cacing. Yang keempat tuan-tuan, tulang-tulang yang ada pada dia hari ini tuan-tuan, masuk je dalam kubur akan dimiliki oleh siapa? Akan dimamah oleh tanah. Akan dimiliki oleh tanah. Hai, hilang kehebatan, tak ada dah. Hari ini yang berasa hebat, yang berasa bangga, yang berasa tinggi diri dia, tercabutnya satu yang pertama tadi, roh yang kita tak pernah jaga semasa kita hidup tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang lain pun tuan-tuan hancur semua. Yang terakhir sekali tuan-tuan, yang dimiliki oleh orang lain juga, amalan dia. Macam mana amalan milik orang lain? Amalan dia disertai amalan dia yang dia pernah zalim kepada orang. Semayang banyak, semayang, puasa, zakat, berzikir, duduk dalam majlis ilmu, tapi suka mengumpat ke orang, suka memfitnah orang, suka buka aib orang. Amalan dia tuan-tuan akan dimiliki oleh orang. Allah akan bagi kepada orang yang pernah dia mengumpat. Allah akan bagi kepada orang yang dia pernah menzalimi orang tu, pernah buka aib orang tu, pernah memfitnah orang tu. Maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah habislah amalan yang ada pada dia. Ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pesanan saya sekali lagi tuan-tuan, kita buatlah. Kalau ibu kita telah kembali kepada Allah, carilah satu amalan yang boleh menyenangkan mereka ketika mana mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Carilah tuan-tuan satu amalan yang boleh menyebabkan mereka hidup senang di sana. Sebab apa tuan-tuan, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibu dan ayah kita.
Ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekadar dulu tuan-tuan tazkirah sebelum solat zuhur pada hari ini. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Dan sebelum saya undur tuan-tuan, saya nak mohon sumbangan sikit kepada tuan-tuan untuk masjid. Ini nak bina masjid. Bukan nak berkahwin, nak bina masjid betul lah ni. Orang kata bina masjid nak berkahwin, tidak. Ini nak bina masjid pondok tunjuk. Masjid dalam pondok. Untuk tempat belajar dan tempat sembahyang berjemaah di Tunjung, di Kota Baru. Kalau orang pernah pergi Kelantan, dia ada Bandar Baru Tunjung, Pondok Tunjung situlah, yang memerlukan dana sebanyak 70,000. Jadi masjid ni telah dibina pada tahun 1984, hampir 30 tahun, dan Pak Mentua saya salah seorang pentadbiran Pondok Tunjung ataupun Pondok Futunian At-Tunjunian. Di sebelum nak sampai Kota Baru tu, sebelum nak sampai bawah KCI itu, dia ada pondok sebelah. Kalau kita perasan di bawah pintu gerbang ada masuk tu pondok almarhum Tuan Guru Haji Rosali.